Okey, kita tengok. Hadis Nabi ini sebenarnya cerita, ada banyak cerita di sebalik. Ada seorang sahabat Nabi, dia ikut hijrah Nabi sebab ada wanita yang dicintai di Madinah. Walaupun dia menempuh perjalanan yang sukar juga, perjalanan yang jauh, lebih kurang dalam 380 km. Jarak daripada Mekah ke Madinah. Bawah panah matahari, dalam keadaan ketakutan, haus dahaga. Walaupun susah perjalanan hijrah itu, tapi kerana hatinya, kerana ada wanita untuk dinikahi, maka Nabi sebut hijrahnya bukan kerana Allah. Walaupun menempuh perjalanan yang sama, tak adalah dia jadi separuh ke tak. Tak adalah perjalanan itu senang tak. Susah juga. Walaupun susah payah, tak dapat apa-apa pandangan Allah. Sebab Allah tahu yang terkandung dalam hatinya dia buat hijrah. Sebab ada wanita yang dicintai untuk dinikahi. Kemudian ada juga yang melihat, seronok ni, dia suka sangat ni hijrah ke Madinah. Sebab apa? Dia nampak peluang-peluang perniagaan di Madinah. Dia nampak di sana lebih subur. Di sana ada sekian-sekian. Jadi sebab itu Nabi sebut, barang siapa yang hijrahnya menginginkan kehidupan dunia yang layak di dunia ataupun kerana wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Sebab itu kita kata tadi, datang semua sama. Korban masa, korban tenaga. Kod ada sampai sisi faham dengan suami, wallahu a'lam. Suami tak bagi, datang juga. InsyaAllah semua ni dengan izin suami. Maksudnya, pengorbanan masa, tenaga. Bukan senang ni kan, umur-umur yang muda macam ni, nak duduk, bersemut, berkerengga, macam-macam lengoh, pinggang semua ni, nak bertahan sampai pukul 1 jam lagi. Tetapi kita akan bawa balik dengan niat masing-masing. Maka perbanyakkanlah sekarang niat-niat yang baik. Kita akan bawa balik perkara itu. Masya Allah. Samalah macam anak kita, dulu kita bekerja kan, kerja pejabat pagi sampai petang contohnya. Ada orang cukup 30 hari dia dapat gaji, dia dapat juga pahala ibadah kerja. Ada orang dapat gaji sama je, susah payah kerja sama, tapi ada orang dapat gaji saja, tak dapat pahala. Ia bergantung kepada niat ketika dia mencari kerja. Untuk cari nafkah yang halal, untuk dapat redha Allah. Sebab itu Nabi SAW sebut, barang siapa yang keluar mencari rezeki yang halal kerana Allah untuk mencari nafkah yang halal, umpama keluar berjihad. Masuk dapat pahala yang besar. Suami cari nafkah, isteri keluar juga untuk menampung belanja keluarga dan sebagainya. Ingatkan anak-anak kita, alang-alang susah payah pergi kerja, tempuh jam, tempat kerja pula banyak konflik, stres dengan bos, stres rakan sekerja, alang-alang lelah, alang-alang susah, biarlah lillah, kerana Allah. Terus jadi ibadah. Sebab hidup kita ini sebahagian besarnya adalah waktu untuk kita bekerja. Jadi kalau waktu solat, waktu zikir, waktu Quran mungkin sangat sikit. Jadi tukarkanlah ibadah kerja sebagai satu ibadah. Sebab Allah menilai niat kita tu. Masya Allah. Okey, kita tengok lagi. Andai niat kita ikhlas untuk hijrah, insya-Allah kita mampu istiqamah dalam melakukan perubahan. Akhirnya kita akan hijrah ke syurga Allah. Dulu kita hijrah daripada alam roh ke alam rahim. Hijrah lagi ke alam dunia. Kita akan bakal hijrah ke alam kubur. Kita akan berhijrah ke alam barzah. Kemudian alam akhirat. Kemudian insya-Allah kita akan berhijrah ke tempat yang terakhir, iaitu di syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Hidup sebenar kita di syurga. Ingatlah selalu. Itulah tempat tuju kita. Usah leka dan tertipu dengan dunia. Usah lelah dengan ujian. InsyaAllah kita akan rehat setelah mati. Sama-sama baca doa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, akhirilah hidup kami dengan perakhiran yang baik, dan janganlah engkau akhiri hidup kami dengan perakhiran yang buruk. Subhanallah. Masa ada satu viral pada tahun lepas ataupun sebelum tu, tudung ni longgar sebenarnya, tu ke belakang tudung ustazah tu kan. Nampak sebesar-besar alam muka. Okey je kan. Yang penting comel kan. Masya Allah. Semua comel belaka. Tadi kita dah buat kan. Buat kecomelan masing-masing. Masya Allah. Masa viral tahun lepas ke sebelum itu, tentang ada seorang artis terkenal di Malaysia yang asalnya tak pakai tudung, kemudian pakai tudung, kemudian buka tudung balik. Masa tu saya dipanggil oleh radio berdama lah, radio tu lah, radio ni lah, macam-macam lah pihak yang hubungi saya untuk buat kupasan tentang tu.
Apa pandangan Ustazah tentang seorang artis yang mula membuka balik tudungnya? Tanya soalan macam tu kan? Masya Allah. Kita tak naklah subhanallah, ada pihak-pihak yang rasa dia jadi eksploitasi. Sebab pemberita ni nak hangatkan, dia nak supaya ramai orang tengok dan sebagainya kan. Jadi kita pula menjadi untuk sebahagian jadi eksploitasi itulah. Sebab viral, jadi dia orang memang nak kita kupas benda viral tu. Masa tu saya baca hadis ni je. Saya bacakan hadis ni. Saya kata, sekiranya seseorang itu berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, kalau benar masa dia hijrah dulu, masa dia pakai tudung dulu kerana Allah dan Rasulnya, insya-Allah dia akan dapat pertolongan Allah. Dan sekiranya hari ini dia berubah meninggalkan kembali hijrahnya, maka masa tu kita sendiri muhasabah dan dia kena muhasabah. Adakah hijrah dia dulu kerana dunia yang dia inginkan? Mungkin kerana dengan dia berhijrah, dia boleh jual tudung. Minta maaf ya saya sebut macam ni, minta maaf. Sebab ada hijrah-hijrah tertentu dia nampak peluang perniagaan. Sebab nampak bisnes tudung sekarang ni cepat. Kalau artis jual tudung, oh laku sekian-sekian. Jadi kekuatan dia adalah sebab perniagaan. Allah tahu niat dia. Ada juga yang hijrah sebab nak kahwin. Bukan saya kata tidak boleh, tetapi itu jadi niat yang ketiga, keempat. Yang pertama kerana Allah dulu. Tapi bila tak jadi kahwin, dia berubah balik. Dia nak kahwin dengan seorang lelaki, tapi lelaki ni syarat supaya dia tutup aurat apa semua, okey dia boleh ubah. Tapi dia tiba putus tunang contohnya, tak jadi. Akhirnya dia berubah balik kepada perangai yang lama. Dia frust, dia rasa dulu aku berkobar, aku cuba ubah kerana dia. Nampak tak? Sebab itu orang yang hijrah kerana Allah, kerana Rasulnya, walaupun datang hujan, tiba-tiba tak dapat job. Tak dapat job, berlakon. Tak dapat job untuk menyanyi. Walaupun tak dapat sekian-sekian, tapi kerana hijrahnya jelas kerana Allah dan Rasulnya, insya-Allah Allah akan berikan pertolongannya. Saya jumpa, sebab saya selalu banyak juga kadang-kadang dengan artis yang berhijrah, dia orang cerita cabaran mula hijrah. Kita ni bukan artis ke makcik-makcik ni artis semua ni? Walaupun muka macam artis kan. Kita tak boleh sewenangnya sebut hijrah, ni tak ikhlas, ni tu yang berubah. Kita tak berada di tempat mereka. Bila saya dengar luahan mereka, dia kata, Ustazah, kita kan dalam keadaan komitmen dah tinggi apa, memang masa kita nak mula berubah, memang tak ada job langsung Ustazah. Terus hilang pendapatan kita yang sebelum ni berbelas angka ataupun berpuluh angka, hilang macam tu. Berbulan-bulan. Memang mencabar masa tu Ustazah. Nak tetap bersangka baik, nak istiqamah, begini-begini. Bahkan mula pula datang tawaran. Lakonan dengan harga sekian tapi dengan syarat tak pakai tudung. Ada pula datang tawaran begitu. Saya jumpa beberapa orang penyanyi pun ada cerita macam tu. Syarat boleh untuk jadi artis rakaman dengan sekian-sekian lagu ni, tapi dengan syarat tak boleh pakai tudung. Padahal yang bagi syarat tu juga adalah orang Islam. Bukan orang bukan Islam. Masya Allah, Allahu Akbar, na'udzubillah min zalik. Jadi bila kita dengar kata ya Allah, rupanya mujahadah dia nak hijrah jauh lebih hebat. Kita ni kalau nak berhijrah, ada hilang periuk nasi ke? Ada yang kena kecaman, ada tak, mungkinlah ia berlawan dengan kita, berlawan dengan hawa nafsu kita, mungkin orang sekeliling saja. Jadi bukan mudah semudahnya kita cakap sesedap mulut kita bila kita melihat seseorang itu dalam berhijrah itu dalam tak lengkap. Contoh orang kata, eloklah dia pakai tudung, tapi baik tak payah pakai tudung kalau macam tu. Ada orang kita kan kadang-kadang tu terlepas kata, sebab kita nampak dia mula berhijrah tapi pakai tudung kecil, lilit kat leher ke dan sebagainya kan. Lepas tu nampak bahagian dada dan sebagainya. Kita tahu tutup aurat yang sempurna itu adalah menutup seluruh tubuh kecuali muka dan dua tapak tangan. Maksud tapak belakang, tapak depan. Jadi aurat wanita tu boleh dilihat tu lekuk badan, kepala dan juga bahu. Yang ni memang tak boleh elak lah. Yang lain tu sedaya upaya untuk menutupnya. Ikutlah dengan gaya tudung macam mana pun, tetapi syarat asas itu kita ikut. Subhanallah. Jadi kalau kita nampak mereka yang hijrahnya belum sempurna, doakanlah untuk mereka.